Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, ada cikgu-cikgu yang request untuk tengok dashboard ataupun kita namakan data studio yang saya, Cikgu Dayang Ariati binti Jubili hasilkan untuk sekolah saya, di mana tujuan saya menghasilkan data studio ni tak lain tak bukan adalah untuk bagi cikgu idea bagaimana PBS itu dilaksanakan supaya PBS tu cikgu lebih jelas. Okey. So, dekat muka depan ni ada panduan di okey. Any flip dan cikgu boleh klik. Okey. Di data studio ni keistimewaannya boleh sharing guna telefon, boleh juga upload gambar menggunakan telefon. Okey. So, jadi tak ada masalah. Macam sebagai pentadbir, saya boleh pantau terus dari dashboard untuk lihat hasil kerja cikgu-cikgu secara online lah. So, keistimewaan aplikasi online ni adalah data tak akan hilang. Okey, tak ada risiko hilang data. Okay, so AnyFlip ni cikgu boleh baca. Okey, saya share dalam ni, cikgu-cikgu sekolah saya boleh baca. Okey, jadi tak perlulah saya nak suruh cikgu-cikgu cari Google apa semua, sebab saya dah sediakan di situ. Okey, kemudian kita tengok folder utama ni terus kepada direct masuk ke dalam drive untuk PBS lah. Okey, apa yang perlu ada dalam PBS? Surat perkeliling PBS juga ada saya sediakan. Okey. Ini adalah inisiatif saya lah untuk membuka, untuk bagi penjelasan kepada cikgu-cikgu mengenai PBS itu sendiri. So, dalam PBS, dia ada PBSI, Pentadbiran Pusat, UPSR, tapi Pentadbiran Pusat untuk tahun ni dimansuhkan 2021. Okey. So, dalam Pentadbiran Pusat ni, okey, ada headcount tapi dah dimansuhkan, jadi saya tak perlu tunjuk lah. Kita terus perkasakan PBD lah sepenuhnya. Okey, dalam PBD ni, so ada template pelaporan. Okey, pertengahan dan akhir tahun. Rujukan. Okey, edisi kedua. Surat perkeliling yang lengkap. Lepas tu, rekod perkembangan murid, ikut subjek, program PBD, semua program yang dibuat perlu ada kertas cadangan untuk memohon peruntukan dan laporan serta dokumentasi lah. So, perlu ada minit mesyuarat PBD, headcount sekolah. Okey. So, sebab saya juga menghasilkan inovasi headcount, lengkaplah headcount sekolah tu. Okey. Dan saya juga menghasilkan rekod perkembangan murid secara inovasi. Okey, so saya letakkan dalam ni. Walau bagaimanapun, yang rekod perkembangan murid secara inovasi ni saya tak kongsikan. Tapi apa yang saya kongsikan adalah rekod perkembangan murid yang saya tak inovasikan. Tapi saya yang buat juga. Okey, ada dalam grup pentaksiran Klik Darjah. Info terkini. Okey. So, amalan baik. Apa saja amalan baik menjurus ke arah kecemerlangan, menjurus ke arah penambahbaikan PBD itu sendiri adalah amalan baik. Boleh buat slide
dan letak dalam amalan baik lah. Okey, jadi ada yang saya isikan sendiri folder tersebut, dan ada juga yang cikgu perlu isi sendiri lah. Okey, so saya minta cikgu yang PAJSK tu kalau ada kejayaan-kejayaan murid, buatkan sijil, ataupun kalau dapat sijil dari peringkat antarabangsa ke peringkat apa-apa tu, just print scan satu salinan, letakkan dalam ni, jadi kita ada bukti untuk murid tersebut. Okey, itu mengenai folder utama lah. Okey, so sekarang ni kita tahu pentadbiran berasaskan sekolah tu ada 4 komponen, so saya agihkan pada 4 komponen ni lah. So yang paling utama adalah pentadbiran bilik darjah. Okey, dalam data studio ni saya linkkan dengan pentadbiran bilik darjah. Kemudian saya juga bagi panduan dalam bentuk AnyFlip. Okey, di mana cikgu just boleh baca terus daripada telefon. Bila masa yang cikgu rasa perlu buat rujukan. Kemudian rekod perkembangan murid. So yang ni setiap kali cikgu buat pentadbiran, cikgu akan isi responses ni menunjukkan cikgu dah buat sampai standard pelajaran yang mana. Ini bukti cikgu laksanakan pentadbiran bilik darjah. Okey, so berdasarkan kepada rekod perkembangan murid tu lah, so kena isi responses ni. Okey, kemudian pelaporan. Okey, pelaporan ni yang pertengahan dan akhir tahun. So pelaporan ni cikgu akan klik dari sini. Okey, contoh dia akan masuk dalam drive darjah 1. So kalau pertengahan tahun dia akan isi untuk pertengahan tahun lah, yang tak ada lagi isi. Apa yang ada dalam ni nanti? Ada template pelaporan yang anda BPK tu yang perlu diisi untuk pertengahan tahun. Dia cikgu akan klik di situ dan terus isilah. Okey, sebab tak ada lagi, so tak boleh nak tunjuk lagi lah. Okey, so pelaporan anda BPK tu bila dah download, kita kena edit, kita kena hide, kita kena ni, yang tu saya dah tunjuk dah step dia. Okey, so bila dah siap, cikgu akan buat responses inilah. Tapi sekarang ni belum pertengahan tahun, ini baru testing lah. Okey, belum pertengahan tahun. So pertengahan tahun nanti yang cikgu akan isi benda ni. Okey, kemudian ini terus kepada ini lah. Okey, terus kepada drive. Okey, so saya akan pantau dari sini. Okey, contoh saya nak cikgu buat head count, contohlah minit mesyuarat. Saya nak tengok berapa kali dah cikgu buat benda. Maksudnya kalau tak ada, kosong lagi lah. Okey, so cikgu kena buat minit mesyuarat. Saya pantau dari situ lah. Okey, memudahkan kerja cikgu dan memudahkan kerja saya untuk buat pemantauan. Okey, so balik kepada muka depan. Okey, pentadbiran pusat. Okey, sebab mansuh. Okey, saya buat juga. Okey, so PAJSK. Okey, so di sini bila ada kejayaan murid, ada penglibatan murid dalam apa-apa bahagian tu, okey, cikgu akan tulis nama. Cikgu bahagian yang PAJSK masing-masing tu akan tulis nama murid dan dia berapa, bidang apa yang dia terlibat, sampai peringkat apa. Okey, extracurriculum pula ni sini. So dia akan submit, dia akan keluar di sini. Bukti dia perlu ada sijil. So sijil tu cikgu akan scan dan letak dalam folder. Okey,
So yang tu lah mengenai ni, cuma PPSI ni saya tak lengkapkan lagi lah. PPSI ni psikometrik, yang ni cikgu kaunseling lah selalunya yang akan laksanakan dalam pemantauan PKM lah. So sekian saja untuk data studio saya. Harap dapat mencetuskan sedikit idea pada cikgu-cikgu. Kalau cikgu nak belajar, cikgu just google je data studio, InsyaAllah cikgu akan dapat. Bila cikgu dapat sikit, cikgu cuba buat, lama-lama cikgu akan dapat banyak. Sekian, terima kasih.